Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fida Matrang. Berita utama, Malaysia menerima Ketua Utama Negara baru selepas pengisytiharan Sultan Johor Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 dalam istiadat penuh tradisi yang berlangsung di Istana Negara di Kuala Lumpur pada Rabu. Dengan sepunyanya istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-17, ia menandakan bermula tempoh pemerintahan 5 tahun Sultan Ibrahim sebagai tonggak kedaulatan dan perpaduan negara seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sultan Ibrahim yang berusia 65 tahun ketika melafaz sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong berikrar akan melaksanakan pemerintahan dengan adil dan mengaku akan bersungguh-sungguh memelihara dan mempertahankan pada setiap masa kesucian agama Islam, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Istiadat hari ini turut menyaksikan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong, melengkapkan lagi sistem raja berperlembagaan yang diamalkan negara. Sultan Ibrahim dan Sultan Nazrin Shah dipilih oleh Raja-Raja Melayu pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara pada 27 Oktober tahun lepas, susulan tamat tempoh pemerintahan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 semalam. Sehingga kini Malaysia telah melalui 17 Ketua Utama Negara secara penggiliran 5 tahun sekali dalam kalangan 9 Raja Melayu. Terdahulu, rakyat pelbagai peringkat telah menunggu awal pagi di sepanjang laluan antara Istana Bukit Serin menghala ke lapangan terbang antarabangsa Senai di Johor selain di Pangkalan Tentera Udara di Raja Malaysia Subang, Selangor bagi meraihkan keberangkatan Sultan Ibrahim yang akan bersemayam sebagai Ketua Utama Negara untuk tempoh 5 tahun. Daulat Tuanku. Berita seterusnya, transformasi digital memainkan peranan penting untuk pembangunan Sarawak kerana ia akan memperkasakan sektor ekonomi Sarawak ke arah meningkatkan kecekapan dan produktiviti selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee berkata, semua pihak perlu bekerjasama dalam mendigitalkan perkhidmatan kerajaan di agensi masing-masing. Menurut beliau, unit digitalisasi perkhidmatan awam SCSDU telah membangunkan satu senarai perkhidmatan kerajaan yang lengkap dan merancana proses digitalisasi secara berperingkat. Kita telah menetapkan beberapa sasaran penting dalam PCDS 2030 di mana semua perkhidmatan kerajaan hendaklah disediakan secara end-to-end, ya, dan secara sepenuhnya atas talian menjelang 2030. Jadi ini termasuklah dari mula-mula satu perkhidmatan tersebut dimohon, diproses dan seterusnya disampaikan kepada rakyat. That's why itulah maksudnya end-to-end. Ini bermaksud setiap perkhidmatan atau transaksi oleh kerajaan kepada rakyat adalah tanpa lagi keperluan bersemuka, ya, dan juga tersedia pada bila-bila masa. Dia berkata demikian ketika menggunakan program Minggu Digitalisasi SCSDU di Kuching pada Rabu. Datuk Hee menambah dalam membangunkan Pelan Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 untuk projek teknologi maklumat dan komunikasi ICT. SCSDU akan menggunakan pendekatan pemikiran reka bentuk atau design thinking di mana setiap agensi akan cuba memahami perspektif pengguna perkhidmatan. Selain itu, ujarnya proses digitalisasi ini juga memerlukan penglibatan semua pihak selaku penggerak di peringkat agensi masing-masing dalam inisiatif strategik Kerajaan Sarawak. Turut hadir pengarah SCSDU Grace Huang, Pengurus Besar Sarawak Multimedia Authority Datuk Dr. Anderson Tiong Ing Heng, CEO Sarawak Information System Sdn Bhd Sains Busai Seman serta tetamu yang lain. Laporan seterusnya, seramai 24 kaki tangan sedidik Sarawak menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC selepas mempamerkan prestasi kerja cemerlang sepanjang tahun 2023. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, penganugerahan APC ini adalah salah satu wadah yang telah dipraktikkan oleh sedidik Sarawak dalam memberikan pengiktirafan kepada kaki tangan yang menunjukkan prestasi kerja cemerlang.
Dalam pada itu katanya penilaian bagi penentukan penerima anugerah-anugerah ini adalah berdasarkan kepada keunikan, ketetapan dan kepentingan jenis anugerah. Beliau berkata demikian semasa Majlis Apresiasi Sedidik sempena ulang tahun ke-33 di Kuching pada malam Selasa. Datuk Sri Fatimah menambah majlis seumpamanya akan memberikan suntikan semangat kepada seluruh warga sedidik Sarawak untuk berkhidmat dengan lebih cemerlang dan komited. Dalam majlis sama tu diaikan 9 orang kaki tangan sedidik Sarawak yang akan bersara pada tahun ini. Ke perkembangan lain sempena sambutan perayaan Tahun Baru Cina akan datang, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu terus mendekati dan menyantuni pengunjung dan peniaga menerusi program Walkabout di sebuah pasar pada Rabu. Dalam program tersebut, beliau turut mengedar limau Mandarin kepada pengunjung dan peniaga bagi merealisasikan aktiviti tahunan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP sempena perayaan Tahun Baru Cina yang bakal tiba. Bercakap ringkas, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau itu berkata, program berkenaan merupakan satu usaha bagi mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbagai kaum. Katanya usaha sama juga bagi memupuk semangat persaudaraan antara masyarakat di sekitar kawasan Piasau. Seterusnya, projek kecil luar bandar MRP dapat membantu mempercepatkan pembangunan di kawasan luar bandar. Ahli Parlimen Baram Datuk Anyi Ngau berkata, pelaksanaan RTP juga merupakan inisiatif daripada kerajaan bagi memastikan kawasan luar bandar tidak ketinggalan menerima arus kemajuan. Menurutnya, kawasan Parlimen juga seperti kawasan yang lain memerlukan pembangunan bagi manfaat rakyat secara keseluruhannya. Sebelum itu, beliau telah menyampaikan cek MRP sebanyak RM10,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kampung Long Lamai, Ulu Baram. Cek tersebut telah diserahkan kepada Pegawai Daerah Telang Usan Ezra Uda yang mewakili JKKK Long Lamai dalam satu perjumpaan ringkas di Pejabat Pusat Khidmat Ahli Parlimen Baram baru-baru ini. Beralih ke laporan lain, kemakmuran yang dicapai dan kejayaan mencetak nama di pentas dunia membolehkan Sarawak berjaya menarik lebih ramai pelabur asing untuk melabur di negeri ini. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng berkata, ini susulan kejayaan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang telah berjaya membawa negeri ini ke arah kemajuan di samping mengekalkan keharmonian dan kestabilan politik di negeri ini. Right. I think our Premier have, moving around, and international platform and all that. We have put Sarawak well in the world map. So that's why you can see a lot of new outlets, a lot of investment coming into Sarawak now. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Pembukaan WAIS Malaysia di Kuching pada Rabu. Datuk Wee menambah rakyat Sarawak harus bersyukur dan terus berganding bahu dalam mempertahankan kejayaan yang dikecapi masa kini supaya lebih banyak konsep baru dibawa dan diperkenalkan di negeri ini. Pembukaan WAIS Malaysia tersebut merupakan yang pertama di Malaysia dalam bidang reka bentuk perabot dan ruang rumah berkonsepkan minimalis dan moden. Baik, sekian edisi malam bersama saya Fidan Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Berita malam ini diakhiri dengan rakaman visual istiadat Sultan Ibrahim diisytiharkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 Daulat Tuanku. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.